Hofstede menyenaraikan 6 dimensi budaya yang dapat membezakan budaya masyarakat di dalam sesebuah negara itu. Menurut Hofstede, terdapat beberapa perbezaan dalam konteks kelompok budaya yang mempengaruhi tingkah laku dalam sesebuah organisasi. Latar belakang budaya yang berbeza juga dilihat menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi cara dan amalan sesebuah masyarakat itu. Banyak aspek elemen budaya yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang dan cara mereka berkomunikasi. Di dalam dimensi ini, semakin jauh jarak kuasa, maka semakin tinggi darjat ketaatan masyarakat kepada ketua mereka. India dilihat memperolehi skor yang tinggi dalam dimensi ini. Dalam budaya masyarakat di India, jarak kuasa antara golongan berkuasa dan golongan yang kurang berkuasa sememangnya sangat jelas. Jika dilihat melalui budaya organisasi di India, mereka sangat bergantung kepada ketua dan pemegang kuasa. Golongan yang kurang berkuasa hendaklah mengikut perintah dan mematuhi arahan golongan yang berkuasa. Amalan budaya di dalam masyarakat India itu sendiri dibahagikan mengikut status kuasa individu tersebut yang dipanggil sebagai sistem kasta. Sistem kasta di India terdiri daripada golongan Brahmin, merupakan golongan agama yang sememangnya sangat berpengaruh di dalam masyarakat di India. Golongan agama ini semestinya akan diletakkan di kedudukan yang tinggi dan perlu dihormati. Ikuti pula dengan golongan Ksatria, iaitu golongan pemerintah seperti raja, Perdana Menteri dan sebagainya. Kelompok ini juga sememangnya mendapat hierarki yang tinggi dalam pemerintahan dan perlu dihormati. Walaupun dimensi power distance di Jepun tidak terlalu tinggi, namun masyarakat di Jepun, golongan bawahan yang tidak mempunyai kuasa dan pangkat di dalam hierarki pemerintahan, perlu mempunyai sikap rendah diri dan taat kepada golongan atasan. Budaya masyarakat di Jepun amat menghormati golongan yang lebih tinggi pangkatnya, dan sikap merendah diri mereka ketika berhadapan dan berkomunikasi dengan golongan atasan adalah sangat penting. Dalam dimensi ini, India mencatatkan skor pertengahan. Namun kolektivisme di dalam masyarakat India dilihat lebih tinggi daripada individualisme. Di dalam masyarakat India, tindakan individu sangat dipengaruhi oleh pelbagai konsep seperti keluarga, jiran tetangga dan kumpulan kerja. Masyarakat di India lebih mengutamakan kehidupan bermasyarakat dalam kelompok yang besar secara bersama. Nilai yang dibawa oleh masyarakat di India ini boleh diumpamakan seperti yang terdapat di dalam peribahasa Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa yang dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat di India? Mereka sering melakukan upacara keagamaan dan menyambut sesuatu perayaan secara beramai-ramai. Masyarakat di India lebih mengutamakan kehendak masyarakat berbanding kehendak individu. कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम.
Manakala Jepun pula dilihat lebih rendah skor dimensi individualisme berbanding India. Ini bermakna dimensi kolektiviti di Jepun juga adalah tinggi. Namun begitu, masyarakat di Jepun tidak begitu kolektiviti berbanding masyarakat di India. Jepun dilihat tidak mementingkan kehendak individu di dalam sesebuah organisasi. Mereka lebih mementingkan kehendak organisasi mereka. Dimensi maskulin menunjukkan sejauh mana ciri-ciri maskulin dan feminin dihargai dan ditonjolkan di dalam kehidupan sesebuah masyarakat itu. Masyarakat di India sememangnya sangat maskulin dalam membentuk kerjaya. Tumpuan lebih diberikan kepada kerjaya dan pencapaian yang dapat menghasilkan keuntungan material. Namun begitu, masyarakat di India juga memiliki dimensi feminin yang mempunyai ciri-ciri kerohanian, kasih sayang yang dapat membentuk jiwa masyarakat. Manakala Jepun pula mencatatkan skor tertinggi negara yang mendominasi sifat maskulin di dalam masyarakat. Masyarakat Jepun sememangnya sangat mementingkan kejayaan, pencapaian, ketegasan dan ketetapan masa. Budaya organisasi masyarakat di Jepun amat menggalakkan seseorang individu di dalam sesebuah organisasi itu untuk bersaing dan memperolehi kemenangan dan kejayaan. Dimensi budaya ini cenderung kepada pengelak ketidakpastian. Dimensi pengelakkan ketidakpastian tidak terlalu menjadi kepentingan di dalam budaya masyarakat di India. Mereka beranggapan sesuatu perkara itu tiada yang mustahil boleh berlaku. Ini kerana masyarakat India pengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Berbeza pula dengan masyarakat di Jepun yang mencatatkan permakahan skor yang tinggi dalam dimensi ini. Masyarakat di Jepun sangat menggalakkan supaya sentiasa bersedia untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Mereka sentiasa melakukan persediaan awal untuk menghadapi sesuatu yang berlaku. Pemikiran masyarakat India banyak dipengaruhi oleh falsafah agama Hindu. Mereka tidak terlalu berminat kepada orientasi jangka panjang disebabkan masyarakat India percaya bahawa sesuatu keadaan itu boleh berubah berdasarkan realiti yang berubah. Bagi negara Jepun pula, negara tersebut mencatatkan skor markah yang agak tinggi pada orientasi jangka panjang. Organisasi di Jepun melihat orientasi jangka panjang dengan memberi tumpuan kepada kebajikan berorientasikan ganjaran pada masa akan datang. Kebanyakan syarikat-syarikat di Jepun tidak berminat dengan keuntungan pada jangka masa pendek, namun lebih cenderung kepada keuntungan yang diperolehi pada masa hadapan.